Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hafizi. Saya akan memulakan perbincangan bab 9 iaitu tajuknya cinta kemanusiaan dan ketamadunan. Okey, kita pergi kepada bahagian pengenalan. Okey, semua mesti menerima dan menghormati kepelbagaian dan keperbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Okey, saya kasih contoh di negara Malaysia. Negara kita tidak dapat dinafikan lagi dengan wujudnya kepelbagaian daripada segi kaum dan agama. Jadi kita perlu kenal antara satu sama lain baik daripada segi dia punya adat, dia punya perayaan dan dengan mengenali benda-benda tersebut kita dapat mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di dalam negara. Okay, faktor-faktor lain yang membuatkan cinta antara satu sama lain ialah melakukan khidmat kemanusiaan. Tidak dapat dinafikan lagi bukan negara Malaysia saja, malah satu dunia mengalami pandemik COVID-19. Jadi banyak NGO sama baik NGO baik GO melakukan apa orang kata khidmat masyarakat, bantu antara satu sama lain. Dan pada hujung tahun 2020 pula terdapat beberapa bencana alam seperti banjir di negeri seperti di negeri Terengganu, di negeri Kelantan. Jadi dekat situ kita nampak lihat banyak agensi-agensi yang datang untuk membantu untuk memudahkan kerja seharian mereka. Indikator cinta kemanusiaan yang menjadi intipati kepada kesedaran ialah seperti nilai-nilai sepunya dan keagamaan dan pelbagai lagi nilai-nilai yang boleh diterapkan. Yang perlu diterapkan dalam generasi yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afifah binti Abdul Aziz, nombor matrik A172009 akan menerangkan tentang bab 9.1 iaitu cinta dan tamadun. Okey, untuk konsep cinta kemanusiaan menggarap konsep cinta yang universal dan merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Antara aspek tersebut ialah cinta akan ketuhanan, sesama makhluk seperti kepada pemimpin agung, ibu bapa, anak-anak, pasangan hidup, alam sekitar flora dan fauna. Selain itu, tingkah laku atau perbuatan cinta seperti mencintai Al-Quran dan Sunnah, kebaikan, kerjaya dan masa. Slide yang seterusnya akan membincangkan tentang kajian cinta dalam tamadun Islam. Kajian cinta dalam tamadun Islam adalah sangat berkait rapat dengan ajaran yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan hadis juga memberi gambaran yang jelas bahawa cinta mempunyai pelbagai definisi, jenis, tingkat dan juga tahap. Sifat cinta juga akan berbeza mengikut keadaan dan suasana. Cinta dalam Islam sentiasa berlandaskan kepada kecintaan kepada pencipta iaitu kepada Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Garis panduan bercinta sesama makhluk dan kepada pencipta telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kajian cinta di barat. Kajian cinta di barat memperincikan komponen yang terdapat dalam cinta sesama manusia. Antara contoh komponen tersebut ialah komponen emosi, iaitu seperti pemujaan, perasaan kasih sayang, penuh mesra dan belayan, menyukai, daya tarikan, mengambil berat, kelembutan, belas kasihan dan juga yang terakhir sentimentality. Selain itu, cinta yang berbentuk generik dapat diaplikasikan dalam persahabatan hubungan, kekeluargaan, hubungan perkahwinan dan juga sebagainya. Manakala untuk kategori nafsu, ia berkait dengan cinta romantik atau cinta seksual. Selain itu, kajian cinta di barat merangkumi pelbagai bidang ilmu psikologi iaitu di antaranya psikoterapi, psikologi sosial, psikologi perkembangan, personality, psikologi agama, psikologi transpersonal, psikologi silang budaya dan juga yang terakhir psikologi positif. Namun, kajian cinta pada masa kini banyak dilakukan dalam bidang psikologi sosial kerana dalam bidang ini ia menerangkan secara terperinci mengenai hubungan intim, ciri-cirinya, teori-teori yang berkaitan dengan cinta dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Hafizah Farahim binti Abdul Rahim bernombor matrik A171980. Saya akan menerangkan tentang altruisme.
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, altruisme ini didefinisikan sebagai satu sifat atau prinsip suka mengutamakan kebajikan dan kebahagiaan orang lain daripada diri sendiri. Ia juga merujuk kepada keinginan untuk membantu tanpa diminta. Menurut Batson dan Powell, mereka menyatakan bahawa altruisme ini adalah hasil daripada tolakan motivasi untuk menjaya dan memelihara kebajikan individu. Dalam bantuan yang kita berikan kepada seseorang, bantuan itu bukan hanya melibatkan pengorbanan, akan tetapi kita juga memperoleh rasa kepuasan ketika menghulurkan bantuan kepada orang lain. Pengorbanan dan kepuasan yang diperoleh tidak mengira sama ada apa yang dibantu itu adalah dalam bentuk mudah dan selamat ataupun berbahaya. Tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial ini didefinisikan sebagai apa-apa jenis tindakan yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang memberi bantuan tidak semestinya menerima apa-apa faedah. Namun, mereka mungkin menghadapi risiko ketika memberi bantuan kepada seseorang. Bagi tingkah laku prososial yang dirancang dan dilakukan dari semasa ke semasa ataupun dalam tempoh masa yang panjang, ia juga lebih dikenali sebagai kesukarelawan. Terma lain bagi prososial ialah altruistik. Dan seterusnya adalah tentang nilai-nilai sepunya. Nilai-nilai sepunya adalah sebahagian indikator kemanusiaan yang wajar diberi perhatian. Ia juga boleh dianggap sebagai satu jambatan budaya yang menghubungkan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. Setiap tamadun mempunyai ciri dan nilainya tersendiri. Oleh disebabkan itu, kedamaian sejagat dapat dikongsi bersama menerusi nilai-nilai sepunya. Hubungan sosial yang baik dan harmoni dalam sesuatu tamadun dengan tamadun yang lain dapat memudahkan perancangan aktiviti dan jalinan komunikasi yang berkesan serta bersifat. Kemudiannya adalah tentang toleransi dan keprihatinan. Belas kasihan adalah kunci kepada kebolehan untuk berhubungan rapat dengan seseorang untuk membantu. Manakala dari sumber yang lain pula menyatakan bahawa empati, altruisme dan belas kasihan adalah saling berkait rapat. Individu yang pernah mengalami atau merasai penderitaan kebiasaannya mempunyai nilai belas kasihan yang tinggi. Oleh disebabkan itu, Lim dan juga Di Steno menyarankan individu tersebut agar bersimpati dan belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan akan mewujudkan individu yang bertoleransi dan bertolak ansur pada masa akan datang. Seterusnya adalah sikap keprihatinan yang tinggi. Ini telah lama ditekankan oleh Ibn Khaldun dalam karya agungnya iaitu Al-Muqaddimah, di mana ia adalah sikap yang penting dalam diri seseorang pemerintah. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatih Syazwani binti Muhammad Rizal, nombor matriks A172055, akan menyambung pembentangan ni dengan tajuk Cinta Kebaikan. Cinta kebaikan ni adalah sifat semula jadi semua manusia. Semua insan dilahirkan untuk merasa suka kepada kebaikan. Jadi cinta kebaikan ni merangkumi cinta melakukan kebajikan terhadap orang lain. Contohnya kita nampak ada orang tua tengah angkat barang yang berat, kita tolong angkat. Contohnya macam itulah. Okey, lepas tu dia juga merangkumi cinta kepada kekuatan sasa dan juga peribadi diri. Maksudnya kita nak improve, nak memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Kita suka kepada perangai-perangai yang baik, yang mulia, yang terpuji. Okey, dan yang ketiga, cinta kebaikan ni merangkumi juga kepada cinta untuk bertaubat dan menyucikan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi yang ni adalah untuk orang Muslim. Okey, apa contoh-contoh perkara baik yang boleh kita lakukan? Okey, yang pertama sekali adalah kita menahan marah. Walaupun kita rasa marah, contoh macam kita tengah ada online class, tiba-tiba adik-adik bising ke apa, kita cuba sabar untuk daripada kita nak marah tu, kita cuba untuk bersabar ataupun memaafkan orang tu. Dan juga sebagai orang Islam, kita boleh juga menginfakkan harta kita ke jalan Allah, ke jalan fisabilillah.
Okay, untuk orang yang bukan Islam, cinta kebajikan ni merangkumi kebaikan yang mereka lakukan. Mereka faham bahawa kebaikan tu akan dibalas berlipat ganda pada masa yang akan datang. Seterusnya ialah kesederhanaan. Kesederhanaan ataupun nama lainnya wasatiyah ni telah disebut sebanyak 6 kali di dalam kitab Al-Quran. Kesederhanaan ni membawa maksud macam tak lebih, tak kurang. Dia pertengahan di dalam setiap tindak tanduk manusia. Dia tidak membawa maksud ekstrim. Jadi dia macam moderate, di tengah-tengah saja. Terdapat 6 ciri kesederhanaan di mana tidak sombong, tidak membazir, tidak boros, sabar, mengutamakan keamanan dan juga berfikiran sederhana. Okey, contohnya macam nanti nak ada sale Shopee 12-12 kan. Jadi kita mengamalkan sikap sederhana ni bila kita tak boros, kita tak beli benda yang tak sepatutnya. Kita just beli dalam keadaan yang bersederhana. Tu contoh ciri-ciri kesederhanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Khairul Nadia binti Cik Zawawi, nombor matrik A171992, dan hari ini terdapat 3 perkara yang saya akan terangkan di bawah tajuk cinta kemanusiaan, iaitu yang pertama ialah empati, yang kedua ialah kebertanggungjawatan sosial, dan yang ketiga ialah filantropi. Jadinya yang pertama, empati. Empati ni dari sudut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2016 merupakan daya untuk kita menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain, mempunyai kemahiran bahasa atau mempunyai pengetahuan tentang masyarakat yang dikaji. Contoh mudah bagi sifat empati ni seperti kalau kawan kita cerita tentang kesusahan yang dia pernah hadapi, kita pun dapat meletakkan diri kita dalam tempat dia dan merasai kesukaran tu macam kita pernah lalui benda tu. Berbeza dengan simpati yang merupakan sebuah perasaan belas kasihan ataupun timbang rasa terhadap orang lain atau sesuatu. Jadinya empati ni dalam bahasa mudahnya satu sifat yang meletakkan diri kita dalam perspektif orang lain. Okey, slide ini menunjukkan ciri-ciri individu yang mempunyai sikap empati. Ada 6 ciri-ciri individu yang mempunyai sikap ini. Okey, yang pertama ialah keupayaan seseorang itu untuk mengekspresikan emosi. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, sensitif. Yang keempat, tidak berpura-pura. Yang kelima, mampu membayangkan diri sendiri berada dalam situasi tersebut. Dan yang keenam ialah simpati dan prihatin terhadap orang lain. Jadinya, sebuah masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan. Okey, sekarang kita akan beralih kepada kebertanggungjawaban sosial. Kebertanggungjawaban sosial ni merupakan pelengkap kepada tanggungjawab politik. Keutuhan sesebuah negara ataupun masyarakat sebenarnya bergantung kepada kebertanggungjawaban yang dipikul oleh individu ataupun organisasi. Untuk individu, ia dipanggil sebagai Individual Social Responsibility ataupun ISR, iaitu persepsi daripada individu tentang bagaimana dia dapat membantu masyarakat. Dan untuk organisasi, ia dipanggil sebagai Corporate Social Responsibility ataupun CSR, iaitu kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan ataupun mengambil tindakan yang akan memberi kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Sebenarnya keamanan dan kesejahteraan negara bergantung kepada sifat amanah dan juga tanggungjawab yang dipikul oleh kedua-dua pihak, iaitu pemimpin dan juga anggota masyarakat. Bantuan luar akan sentiasa diperlukan sekiranya sesebuah negara itu tak mampu untuk mengekalkan keamanan atau kedaulatan yang dikecapi. Jadinya menurut laporan pada 2013 yang dikeluarkan oleh UNPD,
iaitu United Nations Procurement Division, terdapat 1.5 bilion orang kini hidup dalam keadaan yang rapuh ataupun konflik, dan negara mereka berada dalam keadaan huru-hara. Contoh yang boleh saya bagi ialah macam Syria, Iraq dan Sudan. Oleh itu, Amerika ni ada satu usaha yang telah mereka lakukan, iaitu mempunyai jadual yang sistematik dan juga terancang. Jadinya mereka ada masa yang cukup untuk bekerja dan juga ada masa yang cukup untuk ada personal life. Dengan adanya masa yang cukup untuk diri sendiri, ia juga dapat digunakan untuk meningkatkan lagi kebertanggungjawatan sosial dalam diri masing-masing. Seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iaitu filantropi. Filantropi ni dari dua maksud. Yang pertama, menurut Beckers dan Webkin, ialah memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan, dan dari sudut Kamus Dewan Bahasa Pustaka 2010 pula, dia bermaksud rasa kasih sayang terhadap manusia atau kedermawan. Filantropi ni dia merupakan salah satu bentuk prososial yang bersifat formal. Prososial ni dia satu sikap yang menguntungkan orang lain, yang dibuat secara sukarela, dan orang yang beri itu sebenarnya tak ada keuntungan yang nyata pun. Melalui sifat filantropi yang telah diperkatakan di atas, sebenarnya Islam amat menggalakkan umatnya bersifat dermawan, dan hal ini telah ditunjukkan melalui surah Al-Balad ayat 10 hingga 16 yang bermaksud, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Dalam pada itu, manusia tidak merempuh jalan mendaki yang sukar. Tahukah kamu jalan mendaki dan sukar? Iaitu melepaskan hamba sahaya atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim daripada kaum kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kat sini bermaksud Allah menganjurkan umat Islam untuk melalui jalan yang sukar, iaitu Aqabah. Aqabah ni jalan dia seperti contoh dalam surah tadi. Dia telah melepaskan hamba sahaya, beri makan kepada anak yatim, ahli keluarga, orang fakir juga miskin. Maknanya jalan ini telah mengajak umat Islam untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Okey, baik. Bagi mengakhiri perbincangan daripada kumpulan kami, suka saya konklusikan bahawa cinta kemanusiaan sewajarnya diterapkan dalam segenap lapisan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Nilai-nilai sejagat yang diajar dalam pelbagai kepercayaan dan pegangan peribadi perlu dipraktikkan. Dengan mempraktikkan perkara-perkara sebegini, ia mampu membangkitkan semangat cinta akan negara, bangsa dan manusia sejagat yang membawa kepada keharmonian negara. Sekian, terima kasih.